Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton, pendengar-pendengar khususnya CTC.fm dan juga TV CTC.fm yang akan bersama-sama kita dalam masa 1 jam ini, di mana kita akan dapat satu perkongsian kisah suka duka pahit manis bagaimana bergelar seorang pedagang mata wang asing. Okey, sebelum tu salam adik adha kepada semua. Mana yang saya tak sempat nak bagi salam, saya cuti awal cuti awal sangat. Kemudian alhamdulillah dapat balik ke Pantai Timur, dapat beraya dan jalan pun tak jam, alhamdulillah. Dan harus diingat COVID masih lagi sebenarnya belum bagi saya jauh lagi untuk kita memenangi peperangan ini. Jadi patuhilah SOP. Saya suka nak ingatkan yang baru pulang daripada luar negara, yang pakai bangle pink tu, itu bukan benda yang untuk kita menunjuk-nunjuk kita bawa balik daripada luar negara, bukan. Dia suruh anda duduk kat rumah, bukan merayap. Tolong. Jadi warga yang prihatin, yang bijak. Baik, alhamdulillah hari ini segmen yang ke-134. Wow, alhamdulillah. Seorang lagi berada di hadapan saya ni, yang akan berkongsikan. Kita malam ni kita santai je, kita lebih nak pengalaman je. Okey, baik, tanpa buang masa, boleh saya teruskan? Boleh start start. Macam ustaz lah. Tak, tegur. Okey, baik, untuk episod yang kali ini, malam ni 134, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kita bermula, nak bertanya apa-apa pasal pengalaman, tip, nasihat ataupun apa saja berkenaan untuk menjadi seorang trader, saya alu-alukan pertanyaan anda. Baik. Okey, sebelum tu, daripada Cikgu Effendi Nordin, salam DJ Pak Su dan juga tetamu jemputan. Waalaikumsalam. Baik, boleh kita perkenalkan diri? Kita berkenalan. Pak Su nak panggil apa? Masyur pun boleh. Masyur biasa kebiasaannya? Memang masyur lah. Yang paling sesuai kalau dalam bidang forex ni kita panggil newbie lah. Ke tak sesuai? Okey, panggil masyur Masyur je. Okey, masyhur, biar ia masyur terus. Amin. Amin ya Allah. Baik, untuk episod yang kali ini, rasanya ramai yang ketahui. Memang semua ramai yang suka, yang trader suka, yang bukan trader pun suka, sebab pengalaman tu kita boleh relate dengan mana-mana perkara sekalipun, apa bidang sekalipun. Jadi sebab itulah segmen ini menjadi perhatian. Dan untuk mengulang, anda melihat kembali cikgu-cikgu yang telah pun memberikan kisahnya, pembelajaran, ilmu ataupun apa saja, terus ke channel YouTube kami CTC Jarak FM. Okey, kat situ semua dah ada. Baik, masyhur terlebih dahulu, terima kasih kerana sudi bersama dengan Pak Su dan juga CTC.fm dan juga boboy kita ni, sebab sudi berkongsi. Ada kadang-kadang kita ada separuh trader ni kita terpaksa pujuk untuk berkongsi. Tak ada, sebab cerita dia sebab sekarang ni baru sempat. Dulu jadi penghijrah, masa belajar duduk kat Kuantan. So lepas belajar tu tak sampai sebulan dapat offer kerja pula kat Penang. So tak sempat. Ni baru pindah hari tu bulan 2, tutup bulan 3 dah PKP. Tak sempat. Kalau ikut CTC dah banyak kali lah orang kata invite saya. Alhamdulillah. Bukan kata orang kata sombong tak nak datang, tapi dah kekangan waktu jarak tu semualah. Okey, baik, alhamdulillah. Sedikit pengenalan khas untuk mereka-mereka yang belum mengenali siapakah diri Masyur ni. Sedikit latar belakang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Masyur bin Samhuji. Baik. Okey, memang lahir di Kuala Lumpur. Orang selalu tanya asal mana. Kita betul. memang asal KL. Tapi duduk rata-rata. Masa belajar duduk Kuantan. Lepas tu dapat first job duduk Penang. So tak melekat dekat KL. Ni alhamdulillah orang kata dah ada rezeki baru dekat KL lah. Baik. So asal memang KL, start berkecimpung dalam bidang forex ni 2015 ketika masih belajar lagi sebenarnya. So 2015 2015. And then first orang yang
ajar saya apa itu forex, the basic all thing is a girl lah sebenarnya. Saya punya college mate lah kat situ. So seorang perempuan, dan dia yang orang kata ajar saya basic, daripada mana saya perlu cari info apa semua, and then daripada situ saya keep belajar, and then sampai ke hari ni alhamdulillah orang kata menjadi satu additional orang kata penambah baikan dalam diri kita sendiri itulah. Baik. So kata 5 tahun yang mencabar, dan alhamdulillah banyak yang boleh saya kongsi insya-Allah. InsyaAllah. Okey, itu dia Masyur. Sedap nama dia. Sedap nak panggil sekali lagi kalau ada apa-apa soalan silalah ajukan ke ruangan komen, akan paksa ajukan kepada Masyur. Okey Masyur. Belajar di Universiti Malaysia selepas Pahang. SPM Diploma saya dulu. Ambil di Politeknik Sabak Bernam lah. Okey. So kata tak berapa jauh daripada sini, hujung Selangor saja, Politeknik Sabak Bernam. And then continue degree di Universiti Malaysia Pahang, Kuantan. So dekat situ saya kenal ramai jugalah trader. And then after degree dapat offer master. So alhamdulillah tahap pengajian tu master lah dalam computer science. Wow, hebat. Last kali di UMP juga. UMP. Master buat dekat UMP. Dekat Pahang Dekat Pahang juga. Wow. So daripada situ lah orang kata ramai juga kenal trader Kuantan ni yang orang kata sebenarnya diorang ada di Kuantan tu. Kadang-kadang bila orang nak buat rutur ke apa, kata tak ada orang kat Kuantan. Tapi alhamdulillah saya berjaya mencarilah geng-geng trader di Kuantan sebenarnya. Ramai kan? Di mana-mana pun ramai lah. Ramai. Cuma tak ada sebenarnya. Kita tak tahu. Tak jumpa. Belum ayolah, belum ketemu lagi. Okey, kita flashback balik. Masa diploma ke, masa degree ke, masa master? Masa degree. Masa degree lagi? Masa degree lagi. 2015. Tahun macam mana tu? Macam mana kawan perempuan tu boleh suggest? Tak, dia bukan suggest lah. Macam saya mencari. Masa saya habis diploma tu, saya memang ada terdengar pasal forex apa semua, tapi tak berjaya mencari orang kata satu info yang kukuh. And then one day tu saya tapi tu Facebook ni jenis yang bila kawan post nampak. So saya nampak kawan perempuan saya tu post pasal forex ni. Okay. So saya pun orang kata, sebab dia kawan rapat kan, boleh kata kawan rapat juga time tu. So pergi jumpa dia, minta dia tanya macam mana, apa ulasan dia tentang forex apa semua. And then start daripada situ saya di-invite ke satu grup Telegram. Time tu Telegram memang tengah baru kan? Baru lagi 2015 tu. Yes, memang baru. And then orang kata sampai ramainya orang-orang kan. Sampailah saya orang kata berjumpa dengan cikgu-cikgu kat luar sana. So start daripada situ, belajar dan cari satu teknik yang sesuai dengan diri kita. Bukannya macam ada certain orang yang saya dengar macam tak sesuai teknik ni, pindah. Lompat. Lalu siapa pun tak ada. Lalu naked je. Okey, macam mana bagikan masa? Okey, ataupun masa degree tu sekadar nak ambil tahu saja atau macam mana? Dah start. Sebab masa degree tu dia yang bestnya, saya punya klik ni, kawan universiti ni cakap kau boleh dapat duit dengan jadi IB. Start daripada tu saya macam mana nak buat, saya pun minta dengan dia apa semua. So daripada situ kita nampak sebenarnya forex ni bukan satu cabang sahaja untuk kita boleh profit. Sebelum kita pandai, kita ajak sebelum kita pandai, kita ajak orang untuk belajar benda ni sama-sama, dan kita boleh dapat profit juga. Bukan daripada trading, tapi daripada IB punya sistem. Baik. So, sistem IB tu daripada awal lagi lah. Daripada awal lagi 2016 tu memang dah start dah. Baik, daripada awal sebagai trader pula, bukan IB, kita ambil daripada trader. Trade demo dahulu ataupun dah depo terus. Berani kau Syul? Berani. Sebab time tu saya masa student tu saya ada buat part time job. Ada. So saya ada repair laptop apa semua. So alhamdulillah kata tak adalah minta duit belanja pada mak. So duit sendiri tak ada terasa macam mak dah bagi kau duit,
Kau Kau pergi pergi depo, trade pula kan. lepas tu loss lah. Mula-mula memang loss lah. Cerita dia kan, mula-mula loss. Itu biasa. Itu biasa. Itu mana-mana trader pun, master besar bersama so, je. orang kata bila mula-mula tu ada feel, terus depo real tu, dia punya feel tu jadi macam tak boleh, aku kena cari ilmu. So loss sampai saya dah habis degree pun still lagi loss. 2 tahun pertama lah cerita dia. Okay. Still lagi loss. Masa awal dulu sehingga ke 2 tahun dalam degree tu masih lagi loss. Tak tahu punca lagi lah. Tak tahu punca lagi. Okay. Orang kata ikut signal orang, ikut analisa orang, so bercampur-campur lah. Biasanya macam tu. Bukan. Okay. So orang kata belum ada feel. Bila masuk tahun ketiga baru nampak, jumpa dengan seorang cikgu ni. Dia kata, Masyu, sebenarnya yang paling penting dalam forex ni bukannya teknik, tapi macam mana kita mengawal teknik tu. Maksudnya macam mana kita memahami, menguasai teknik tu. Itu betul. Bukan macam teknik kata macam ni, aku follow 100%. Tanpa kita cuba, tanpa kita selidik macam mana sebenarnya teknik tu berfungsi. Baik, betul. Betul. Sebab setakat teknik je kita tahu perkataan, kita tahu pergerakan dia, nak tarik macam ni, pasang macam tu, kira macam ni. Tapi kita tak faham. Tak Just guna kita juga. mapping. Okay lah. Lagi so, baik kalau kita memahami sesuatu teknik. Yes. Okay, ni tip ni tip ni. Okay, kita memahami sesuatu tip untuk kita trade. Okay, kita sambung balik. Sebab kadang-kadang tip saya tu bagi tahu je. Sebab dia orang ni kadang-kadang fikir, ni teknik dewa ni teknik. Tak. Kita faham saja. Yes. Satu-satu teknik tu dah, saya rasa dah cukup lah. Cukup, betul. Sebab ramai trader di luar sana yang konsisten. Yang konsisten tu bukannya tak loss. Betul, Loss je, betul. tapi dia boleh cover dengan dia punya profit tu je. How we control that loss. Saya suka ayat tu. Okay, kemudian 2 tahun nak sambung master tu, ada jarak rehat kan? Yes, ada jarak. Adakah masa tu diambil untuk cikgu ataupun masih lagi confident dengan diri sendiri? Tak, masa tu saya cari cikgu. Dah cari dah masa tu? Tahun ketiga saya dah jumpa seorang cikgu ni. Dia kata, Masyu, try fokus naked je. Saya daripada dulu memang naked je sebenarnya. Baik. Naked cat mana, candlestick pattern. Kita faham sudah lah. Faham. Maknanya tapi dalam masa setahun tu macam tak faham juga. Macam mana ni kan? Macam it's not like one day journey sebenarnya dalam forex ni. Kau kena faham betul, dan macam mana sebenarnya yang kau faham tak semestinya orang lain faham. Itu saya punya prinsip. Saya boleh share 1001 teknik yang saya faham. Okay. Macam kat sekolah juga, cikgu mengajar, tapi tak semua anak murid dapat benda yang sama. 30 semua faham benda yang sama kan? Yes, that's the thing lah. Bila kita ada sesuatu teknik, kita yakin teknik tu profitable, fokus dan buat yang terbaik. Itu saya punya journey lah. Untuk tahun ketiga tu saya memang aku kena fokus. Kalau kau tak keberatan, nama cikgu yang pertama tu, sebab mahal tu sebenarnya, ilmu pertama tu, dia lebih kepada dia macam mana, dia bukan dia cikgu lah. Bagi saya dia seorang cikgu lah. Dia silent ke? Ataupun dia memang dia silent. Dan time tu memang saya jumpa dalam Telegram, dan sampai sekarang saya still lagi ada dalam Telegram dia. Kita panggil saya panggil dia cikgu HE lah. HE dia gelarkan diri dia cikgu HE je. Saya pernah jumpa dia sekali. Memang sekali je saya jumpa dia, dan bagi saya ilmu dia sangat mahal. Sebab apa? Dia kata tak guna kita banyak teknik tapi kita tak faham. Orang kata pepatah Jet Li, saya lebih takut orang yang belajar satu tumbukan 1000 kali daripada orang yang ada 1000 jenis tumbukan. Betul. So makna kalau kita ada satu teknik yang betul-betul kita 1000 kali kita conteng kita punya chart tu, takkan kita tak faham. Itu that's my cara lah, my way lah. 3 tahun, dalam masa 3 tahun tu baru berjumpa dengan cikgu ataupun mentor lah. Lebih kepada yang memberi anda inspirasi dan satu lagi membuka jalan. Macam tu ke? Kan? So dan selepas 3 tahun bertemu dengan cikgu Ashi ni, adakah ada perubahan? Yes, Alhamdulillah. Start daripada sikit demi sikit, saya dah boleh konsisten lah. Masuk tahun keempat, orang kata dah merasa nikmatnya lah. Merasa nikmatnya sebab apa?
Dua cikgu lah. Yang pertama saya tu ajar saya buat IB. Alhamdulillah sampai sekarang. Okay. Saya still lagi ada profit IB walaupun saya tak kenal pun klien saya. Okay. Campak je link dia kata kan. Dia memang macam tu tips dia. Campak je link. Kalau ada orang register, itu rezeki. Tapi bila ada orang minta kau ajar, kau kena ingat satu benda. Orang ajar, orang nak belajar dengan kau kena ajar. Bukannya kau jadi IB, lepas tu bila orang tanya, tak tahu nak jawab. So, itu masalah. Tu tak seronok, orang kata tak seronok dalam kita. Kalau sama-sama pergi belajar, is okay lagi. Kan? Ada juga jenis IB, okay jom. Malam ni kita jumpa cikgu ni. Yes. Kita sama-sama pergi jom. Sama-sama kita bantu kawan kita, bukan kita pun nak trade juga. Yes. Kan? Kawan-kawan kita pun kita nak suruh profit juga. Yeah. Kalau tidak nanti buat apa, kita bawa kawan-kawan ramai-ramai kalau tak profit. Yes, betul lah. Dia kata berbenda lah Pak Su ni bawa. Masa depo je kan. Tak, ini satu bagus lah benda tu. Maknanya dalam IB pun dia ada banyak ilmu-ilmu pecahan kan. Betul. Okay. Betul. Dan itu satu kisah di level yang lain. Ni kita masuk ke trader balik lah. Okay. Tahun ketiga dah habis 3 tahun mengenali forex dan bertemu dengan cikgu masuk tahun 4 tu yang betul. Masa buat master, adakah still trade ataupun kurang trade ataupun macam mana? Hidup dengan trading. Masa master tu, masa belajar pun Alhamdulillah. Orang tanya saya buat master guna beasiswa ke. But time tu ada bantuan kerajaan yang My Brain. Tapi saya tak apply pun benda tu. Alhamdulillah, saya memang guna duit poket sendiri. Time tu saya dah kahwin. Memang orang kata hidup agak mencabar time tu. My Brain. Bila dah habis, bagus nanti kena kerja dengan government. Yes. Sekian tahun. Yes, saya ingat. Pasal ingat. Tapi benda tu saya tak ambil lah. Orang kata Alhamdulillah hidup dengan orang kata dengan rezeki di forex lah. Dan trading dan IB. Dua dalam satu. Dan Alhamdulillah sampai hari ni memang tak ada hutang belajar lah. Tapi dah sampai master Alhamdulillah. Itu yang paling seronok. Baik, macam mana bagikan masa trade kemudian belajar. Sebab master ni dia agak orang kata kalau tak betul-betul dia tak boleh pergi. Betul. So dia lebih pada macam mana trade, style of trading kita. Macam style of trading saya, kenapa saya tak, orang kata ada orang scalping tengok je kan. Betul. Macam saya lebih pada intraday lah, daily punya candle. Maknanya ada masa lah. Ada masa. So orang kata tengok semalam candle close, pagi tengok tak valid, biarkan. So mana tak ada trading untuk hari tu. Kadang-kadang dalam seminggu sekali trade je. Tu je lah. Cantik tu. So orang kata style of trading kita ni kena sesuai dengan cara kita, masa kita dan keadaan kita kan. Bukannya semua orang boleh scalping 100%. Ada orang yang aku buka ni aku nak scalping 2 jam, profit dah. Macam saya tak. Candle daily valid. Kita ready kat mana point dia. So kita ready kat situ sampai entry. Buat master tu berapa tahun? Buat master 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Baru habis tahun lepas bulan 2 habis. Dan baru setahun kerja lah setelah master. Belajar trade, tapi disebabkan ada SOP itu yang boleh belajar. Alhamdulillah kan. Adakah trade masa di master tu 2016 adakah memuaskan hati Masyo? Bukan 2016, 2018 saya baru last year degree. So tahun keempat tu Alhamdulillah orang kata dah merasa hasilnya lah. Setelah tahun keempat tu merasa hasilnya, dan saya buat buku ni. Saya buat buku ni masa dah habis master. So bila saya buat writing, saya macam aku boleh buat tesis. Kenapa tidak aku tesiskan aku punya style of trading ni. So keluarlah kata buku yang kata asas lah untuk kalau dia tak faham apa pasal forex, insyaAllah kalau dia ada buku saya, dia akan faham at least basic. Daripada segi kata berapa sepatutnya entry lot dia, macam mana kita nak faham pergerakan market. Tapi kalau setakat kita nak belajar forex, satu kelas, dengar
balik rumah hilang. Kebanyakan Yelah. kebanyakan orang macam tu. Sebab saya pernah buat kelas juga, bila balik kita minta dia buat revision. Bukan semua orang buat macam tu. Bukan semua orang boleh buat revision. Tapi yelah, dia jadi blur balik. Masa dekat depan dia macam dia fokus macam ni. Tapi bila dia sendiri dia, sebab tu dia kita kena selalu jumpa dengan tim, pergi kelas. Itu salah satu cara untuk kita recall back. Lagi bawa kawan-kawan lah yang rapat kan. Pergi 5 orang 6 orang. Kau ingat tak semalam cikgu cakap apa? Aku blur pula tiba-tiba macam ni. Yang tu tahu, yang ni tahu. Okey lah, sikit-sikit kan, combine back. Sebab kalau duduk seorang-seorang ni, kalau dah konsisten dia punya tu tak apalah kan. Macam baru-baru ni, macam Pak Susyul kan, kepada yang baru-baru yang berminat kan. Saya tahu ramai yang berminat, tapi cara dia tak tahu macam mana aku nak buat. Aku duit tak ada, ni kan depo tak boleh, depo kecil. Sekarang dah depo kecil dah. Tak ada masalah, $5 pun boleh, $10 pun boleh. Daripada 5 boleh jadi 50, mana tahu kan, kalau rezeki baik. Okey Mansur. Okey, pengalaman yang Mansur dapat tu semua. Okey, kalau Pak Su nak tanyakan, apa kesimpulan pembelajaran daripada awal sebenarnya untuk menjadi seorang pedagang mata wang asing ni? Apa yang pertama, kita kena tahu apa sebenarnya matlamat kita bila kita join ataupun kita buat bisnes dagangan mata wang asing ni. Baik. Okay. Kita kena tahu untuk apa. Bila mindset kita untuk profit, so kita jangan cari orang kata satu alasan untuk kita block that journey into the profit. Explanation dia macam ni. Contoh, kita nak profit, kita kena berkorban macam mana, ataupun kita kena cari cara sehebat mana pun cara tu, kita kena tahu dan kita kena pergi kat cara tu. Macam saya cakap tadi awal-awal, cikgu saya pesan, kalau kita nak berjaya dengan banyak teknik, itu akan ambil masa yang lama, panjang. Dan kebanyakannya orang yang kucundang, dia akan try teknik ni tak jadi, try teknik ni tak jadi, try teknik, lala dia fade up. Okay. Tapi bila kita try satu teknik, okay, aku buat hari ni satu cara, teknik yang sama, tak jadi pula. Okay, tapi teknik yang sama, kita tune teknik tu supaya teknik tu boleh menjadi satu teknik yang profitable untuk kita. Macam yang peribahasa tadi lah, kita cuba 1000 kali untuk teknik tu. Kita entry, kita remark. Okay. Kenapa dia loss hari ni? Mungkin sebab news. Sebab news ni bukan satu benda yang kita boleh jangka. Betul? Okay, kita entry lagi. Kenapa loss? Okay, mungkin aku tak perasan. Dekat weekly dia ada satu contoh macam momentum buy, tapi dekat daily sell. So maknanya bila weekly buy, daily sell tak sesuai untuk sell. So macam tu, kita kena ada satu macam portfolio untuk kita punya teknik tu. So kesimpulan daripada teknik ni sebenarnya, macam mana kita nak dapat satu teknik tu supaya teknik tu memberi profit pada kita, bukannya kita mencari teknik untuk profit. Wow. Ke nak kena ulang balik? Okey dah tu. Kalau dia orang tak faham, dia orang tanyalah ke orang komen. Sebab itu kesimpulan tu, sebab bila lepas tu dengar cerita daripada awal, sebab tengah belajar apa semua kan, maknanya Mansur boleh atasi matlamat kita nak profit. Sebab macam saya dulu masa saya study, memang ada bisnes lain. Okay. Tapi salah satu major bisnes saya adalah berdagang mata wang, forex. So dekat situ kita kena main peranan, orang kata macam mana kita nak menuju ke destinasi profit itu. Bukannya kita memberi alasan untuk, okey, kadang-kadang orang cakap boleh sebabnya apa tu, kita full time ke. Tapi bagi saya, it's not about full time ke part time ke, tapi full time ke part time ke, kita punya matlamat kena sama, iaitu nak profit. Betul? Kalau nak profit je. Kita nak profit je.
Kenapa kita nak perlu pergi kelas yang bukan saya kata tak bagus kita belajar banyak benda, tidak. Tapi kenapa kita nak belajar banyak benda sedangkan satu teknik kita tu kita belum pasti boleh profit. Betul. Sebab saya ada jumpa juga orang yang jenis yang suka pergi kelas, tapi saya tahu dia ni memang konsisten. So dia akan guna teknik dia. Mungkin dia pergi kelas tapi dia boleh baiki teknik dia yang sedia ada untuk jadi lebih baik. Itu yang sebenarnya. Itu sebab dia dah memahami teknik dia. Yes. Dia dah tahu. Cuma dia kata kenapa yang ni aku tak dapat sikit lagi ni. Mungkin dia akan jumpa jawapan tu dekat kelas tu. Yep. Itu maksud saya. Sedangkan kenapa kita perlu belajar teknik lain sedangkan teknik yang memang kita dah ada ni kita abaikan ni. Itu bagi saya salah satu cara macam mana kita nak menuju ke point profit tu lah. Orang kata ada orang yang 3 tahun dah berjaya profit. Betul. Ada orang 2 tahun mungkin dia cepat, tapi saya ambil masa lebih kurang 4 tahun lah. Kata early 2019 tu baru saya merasa nikmatnya. Yang 20 tahun tu ada 20 tahun baru rasa nikmat. Dia dah sengsara banyak kan. Tapi alhamdulillah orang kata dah merasa nikmatnya. Alhamdulillah. Okey, dan daripada segi family pula, adakah family tahu yang Masyu ni semua tahu. Masyu bagi tahulah, tak ada rahsia-rahsia lah. Tak ada. Even alhamdulillah orang kata saya punya prinsip dalam hidup ni yang paling penting sebenarnya adalah ridha seorang ibu. Ridha seorang ibu. Ini salah satu yang memang saya pegang dulu. Kadang-kadang kalau saya nak masuk kontes ke apa ke, saya cakap dengan mak saya. Saya ada dapat satu macam bukan offer lah. Dia kata, mak, broker ni dia cakap kalau mak saya panggil saya Along kalau Along boleh perform 1 year, Along akan dapat insentif lah. Memang mak saya doakan dan alhamdulillah setahun memang saya perform betul-betul. Memang ada dia punya graf. Saya setahun perform. Tapi orang kata nak dipendekkan cerita, bukan rezeki lah. Follower time tu pun 10k pun tak sampai. Even though ada portfolio yang setahun dah perform ni, follower 10k pun tak sampai. Tapi orang kata mungkin salah dia kat diri saya juga. Sebab saya bab marketing ke apa memang saya memang tak pandai lah. Dia kadang-kadang dia tak bagi dekat semua orang tu semua ilmu. Betul. Kita kena cari. Kita kena cari. Yes. That's the point lah. Mungkin doa mak tu, ya Allah, minta anak saya ni perform saja kan. Tapi orang tak tahu. Orang tak tahu. Orang kata, betul ke dia ni trader? Betul ke dia seorang-seorang buat portfolio ni kan? Macam tu. Adakah semua keluarga tahulah maksudnya? Semua tahu. Ayah ada lagi? Ada. Maknanya ibu, adik-adik berapa orang? Adik-adik 3 orang. Ni yang sulung lah? Sulung, ya. Wow. Macam mana dengan adik? Adik semua okey lah. Ada belajar suruh dia tak ada. Suruh dia tumpu pelajaran dulu lah. Belajar dulu. Okey, tapi baik. Yang ada benda kelakar lah kan. Adik saya ni dia sekolah agama tau. Pada one day tu saya drive, dekat kereta saya tu ada broker punya stiker. Okay, and then adik saya ni bila dia balik, dia tanya saya, Long, kenapa ustazah cakap forex ni dia satu benda, satu perniagaan yang tak bagus? Dia kata macam tu. Dia budak sekolah agama dan dia memang tak faham sama benda tu kan. Saya kata, berapa umur dia? Umur dia 13 lah. Okay. Kata, yelah, dia direct. Memang dia lahir memang dah nampak dah logo tu kat rumah apa semua. Hari tu pun saya ada benang motor kan, apa semua kan, dia pun tahu. So bila dia dapat soalan macam tu, saya jadi macam mana nak jawab dengan budak kan? Dengan budak yang kata still lagi new kan dalam yalah, dia tengah jernih lagi. Kita nak takut kita tersalah. Masalah tu. Saya tak apa, cakap kan dia, tak apa, nanti kalau dah besar sikit dah faham, kita bawa kan, kita explain. Sebab kita takut juga nanti kita cerita dengan dia macam ni, dia cerita dengan kawan-kawan dia apa semua, dia kata, akan ustazah cakap tak elok, haram. Betul. Abang aku main ke? Dah lah, abang bagi dia belanja kan. Saya takut dia dipulaukan ke. So saya kata dengan dia, tak apa, nanti bila dah besar kita discuss lain. So macam tu lah jawapan. Saya rasa jawapan dia selamat lah. Tak, memang selamat. Untuk daripada dengan adik tu selamat. Dan untuk orang ramai di luar sana pun benda ni tak
pengetahuan tak meluas, just dia menjadi haram apabila terlampau banyak scammer yang hadir menggunakan nama. Itu Correct. Yes. Itu yang masalah. Mana ada orang bagi modal 100,000, lepas tu kau dapat untung sekelip mata. Setiap minggu kau untung, setiap bulan kau untung. Banyak je member kat kampung. Kadang-kadang bukannya dia mengadu, dia pula jom lah join kita orang ni, forex juga ni. Macam mana pula? $115 je. Seminggu $40. Cakap bestnya. So benda-benda tu kita kena jagalah. Yalah, sebab penipuan itu. Penipuan. Sebab kalau nak daripada segi agama pun kita dah tahu dah. Kan? Sebabnya perniagaan mata wang asing, kita ambil sedikit keuntungan daripada penjualan mata wang asing. Itu saja. Sama macam broker saham juga kot. Baik, dah lain dah ni. Lain dah. Okey, baik. Apabila 4 tahun 4 tahun masyur dah, bergiat cergas, okey lah ni, ada tak some perkara-perkara yang pahit? Contoh misal kata yang trade ni yang boleh sampai mengganggu emosi sekejap, yang rasa macam kecewa sangat-sangat, ya, ataupun loss terlampau banyak, tak sampai tak jangka lah. Macam mana? Ada. Pernah lah orang kata dalam satu malam sebabnya tu, bila perkara macam ni berlaku, dia orang fikir kat luar sana untung je. Dia tak tahu keperitan sebelum tu. Cerita sikit. Okay, cerita dia salah satu kesilapan saya kat situ. Sebabnya kebiasaannya saya akan gunakan stop loss. Baik. Tapi at that night orang kata bila overconfident tu menguasai diri, itu yang menjadi masalah saya. Saya tidak meletakkan stop loss ketika itu. Baik. Sebab market macam tenang je kan. Tu cerita dia bila tenang. Air tenang air tenang jangan disangka tak ada buaya. Memang malam tu tiba-tiba ada buaya. Buaya ni berkenaan dengan Brexit lah. Sebab saya punya favourite pair ni GBP, JPY. So dekat situ orang kata tiba-tiba ada satu meeting yang berkaitan dengan GBP di situ, dan malam tu juga GBP naik hampir 400 pip. So dengan tidak menggunakan stop loss, ketika itu saya negatif lebih kurang 60% daripada total equity saya. 60% daripada. So benda tu sangat tidak sihat lah. Dan saya ambil keputusan untuk cut loss. Tapi yang menjadi pahit ni, setelah 2 hari kembali ke TP. Itu yang paling pahit. Hanya 2 hari. Dia balik semula Bukan balik semula ke position, tapi menuju ke TP saya. Setelah kau dah cut loss dah? Cut loss dah. Itu salah satu pengalaman. 60% lah time tu. Kalau orang kata yalah, kalau kita tak cut loss, memang TP memang loss lah. Memang kalau banyak. Tak cut loss memang loss terus. So itu salah satu yang orang kata pengalaman paling pahit lah. So bukan sebab loss, tapi sebab kita punya overconfident. Sebab kalau ikut stop loss yang biasa saya pakai, maksimum 30% je. Okay. Dah total equity. Dah memang ikut SOP tu. Yes, memang ikut SOP. Yang peliknya time tu memang sebab memang tenang betul. Cuba kadang-kadang kita bayangkan dengan pergerakan 400 pip tu. So one shot 400 pip tu. So orang kata tanpa fikir panjang, disebabkan pagi tu keadaan masih tak tenang lagi. So kita ambil keputusan untuk cut loss lah. Bila cut loss, petang bila GBP Great Britain punya market buka, tiba-tiba itu hanya humor, dia kata. So yang pahit betul rasa tu kan. So tak apalah, kata. Itu sebenarnya kekuatan tu. Dia bagi ujian sikit untuk bagi kekuatan. Ya, insya-Allah. Adakah kecewa banyak? Kecewa sikit lah. Nak kata banyak tu tidak, sebab bagi saya benda ni orang kata pahit manis, dalam kita bertrading lah. Dan pernah juga orang kata yang paling manis dia, kata entry besok pagi tu dia punya gap lebih daripada TP. So maknanya kalau kata TP 50 pip tu, tiba-tiba buka market. So broker bayar kan. Walaupun gap, broker bayar lah. Broker bayar.
Okay. So itu yang manis lah. Tu yang manis. Berapa amount tu? Uish, Banyak ke? tak tahu banyak. Yang lost? Yang lost tu orang kata banyak jugalah, sebab time tu follower pun boleh tahan juga. Sebab time tu buat copy trade. Oh, okay. Buat copy trade. So follower banyak time tu. Tak banyak pun baru 4 angka lah. Tak pernah capai follower 5 angka. Tapi time tu kira banyak jugalah. 4 angka tu banyak tu. Bagi saya banyak juga. Tapi orang kata bukan rezeki lah. Time tu nak recover tu memang lompat. Dan akhirnya Alhamdulillah Dapat recover. Alhamdulillah. Dan yang paling manis berapa tu? Yang paling manis untuk individu lah. Individu. Individu pernah dapat, individu paling manis 4 angka lah. About 1.5 lah. Dalam satu trading. Itu boleh kata nasib lah time tu. Tapi yelah orang kata rezeki. Rezeki kita tak tahu. Kita dah jangka benda tu betul, tapi tak tahu pula yang melebihi daripada yang jangkaan kita. Tu rezeki lah. Rezeki. Kita dah tahu benda tu, okey lah masa kita nak naik kan. Kita dah tahu benda tu naik, tapi tak jangka yang melebihi kan. Tu rezeki yang Allah bagilah. Itu pengalaman yang paling banyak. Kira dalam satu trade tu dalam 1.5k lah in one trade. Baik. Sangat menarik. Aizat Kamarudin berada di sini, Muhammad Nur Akmal ada, Nur Hairi Nasir. Salam Pak Su dan tetamu undangan. Nanti saya sambung tengok dekat YouTube. Tengah busy malam ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, kalau ada apa-apa persoalan silakan Baik, kita sembang lagi. Okey, adakah selepas 4 tahun lepas master, kan dah habis kan? Baru habis? Dah habis dah. Habis dah. Baru setahun dah. Baru setahun. Tak ada buat kerja apa-apa? Sekarang kerja. Oh, ada kerja? Sebab orang kata salah satu syarat ke apa? Bukan syarat, kehendak mak lah. Even though kita buat forex, dia kata tak apalah. Dengan keadaan ekonomi sekarang, walaupun dia tahu saya boleh dapat extra money kan, tapi tak apa, kerja je kata. Dan bekerja sebagai engineer lah. Sistem engineer lah. Dah agak dah. Dan apa yang dia belajar tu lah. Syarikat besar? Tak. Dia tak boleh cakap kat sini. Memang confidential lah. Minta maaf. Bukan tak boleh cakap sebab dia public. Dan benda tu sangat ditegah lah dalam agreement tu. Memang tak boleh cakap. Minta maaf. Tak ada masalah. Sebab cuma nak tahu je part time ke full time. Maknanya bekerja sambil bekerja buat forex. Okey, dan trade semasa bekerja pula macam mana? Tak, saya memang tak trade semasa bekerja. Macam saya cakap, kita tengok SOP kita, by daily ke, by kadang balik kerja tu tengok, walaupun dah terlepas, apalah, biarlah. Kalau ada entry lah. Kira macam signal tu masih valid, kita entry lah. Wah, macam mana kau boleh sabar ni? Orang lain tengok setup cun macam ni. Tak boleh. Sampai dia curi waktu kerja tu. Tak boleh. Bagi saya benda tu macam mana kita emotional kita bila kita trade. Okay. Sebabnya ada orang yang bila kita entry time kerja, kita akan tengok. Betul. H1 dah TP belum ni? H4 dah TP belum? Dia tak bagus lah untuk diri kita sebenarnya. Kalau kita rasa kita nak kerja, kita kerja. Kalau kita rasa kita nak trade, kita trade. So sama juga, ambil lah langkah macam tu senang. Langkah macam tu. Sebab apa? Dia bakal mengganggu emosi kita. Takut-takut, setup SL, kerja yang kita buat pun tak bagus. Betul. Kerja hakiki kita. So dekat situ kita main peranan lah sebenarnya. Kalau kita tengok pada keberkatan kita bekerja tu, tak ada dah. So kita macam tak ikhlas dah sebab kita duk teringat yang SL tadi kan. So benda tu kita kena pandai manage lah. Macam mana tu nak manage tu? Ramai je. Tapi ada tetamu-tetamu yang saya masih ingat lah, walaupun dia bekerja kilang, dia trade habis waktu, dia kerja shift, kan? Saya rasa cantiknya dia susun waktu tu. Bila saya tanya adakah time kerja, tak ada, memang tak ada. Dia takkan usik. So dia habis kerja je, dia keluar pada gate, lepas cakap boleh buka, dia tengok. Saya biasa sampai rumah dah mandi, dah duduk relax, kita tengok ada setup, kita share. Ataupun pagi, sebab saya sometimes pergi kerja pukul 10. Awal pagi tu tengok, daily semalam ni cantik, kita tarik Fibo dulu, kita buat sell limit tu. So biarkan. So tak mau fikir. So macam tu lah orang kata, how we manage our business should be
in a right way, in a good way. Kalau kita business pun tak macam tu, macam mana kan kita nak maintain kerja kita lagi. Okey, kat sini yalah, apabila kita bercakap soal kerja, kita bekerja, kita trade. Bila kerja kita trade, saya rasa jarang kita boleh bagi 100% untuk kerja kita. Yes. Sebab ramai yang bercakap kalau bekerja memang kena letak lah, tak mahu tengok langsung. Waktu rehat pun dia tak peduli lah. Tak boleh. Kalau tidak dia akan sangat mengganggu. Betul. Trade ni pasal mengganggu kerja. Betul. Kan? Ada juga yang trade ni pasal keluarga jadi mangsa. Yes. Itu yang paling pemarah lah itu apa semua. Minta tolong elak elak benda tu semua. Okey, Ahmad Kushairi habis menarik bab forex tak baik tu. Kat mana boleh saya dapatkan penjelasan lanjut? Daripada anak Pok Su Ibon. Wah, ini sentiasa bersama dengan CTC. Selamat Hari Raya Kurban untuk semua. Baik, apa ni? Lokmal Gosh, salam Pak Su. Baik, God Willing Hunting, salam tuan. Sekejap. The day you become new trader, register real account, go broker mana? Ui, nak tahu juga. Yang tu pun nak tahu. Wah, broker mana mula-mula pun nak tahu. Dia orang ni. Cari yang soalan menarik. Okey, macam Ahmad Kushairi Hafiz ni. Sebenarnya bukan dia seorang je. Ramai juga yang kadang-kadang dia tak boleh nak jelaskan dekat family, dekat kawan-kawan, saudara mara. Kau main forex haram lah, tak baik lah. So macam mana nak kita bagi penjelasan? Sikit. Kalau bagi pandangan mata daripada Mansur, seorang master ni. Okay, sebenarnya bab hukum ni tidak layak lah kita sebagai memang kita tak layak langsung insan biasa. Tapi mengambil beberapa pendapat atau pandangan daripada alim ulama ni sangat digalakkan. Saya tidak nafikan bahawa memang ada ulama yang straightforward mengharamkan. Betul. Disebabkan dia bukan satu perniagaan yang hakiki dipanggil. Betul. Kita tak nampak benda tu. Tapi ada ulama yang mengharuskan ataupun orang kata tidak haram, kalau tak buat pun tak apa. Tapi kita ambil pendapat yang sebegitu kerana kita rasa benda tu adalah satu yang nyata. Sebab kita deposit duit kita. Ya, betul. Duit kita ada duit dekat kita situ. Nyata. Okay. Dan kita buat transaksi berdasarkan duit kita. Bukannya benda tu tidak nyata. Contoh macam Pak Su cerita tadi, masuk tiba-tiba seminggu dapat $40. Apa transaksi yang dia buat? Kita tak nampak. Macam ni kita tahu. Macam yang kita buat sekarang, kita tahu pair apa. Dalam bahasa mudahnya dalam bisnes, produk apa yang kita jual. Saya jual mata wang JPY sebab JPY akan melemah dalam analisa kita. Maknanya kita tahu mengikut fundamentalnya, newsnya, okey, minggu depan GBP akan melemah. So kita jual GBP tu. Contoh macam sekarang emas, adakah kita akan jual emas? Tak. Kita akan gila kalau kita jual emas. Contohnya mana nak letak ni? Dengar ceritanya ramai MC 2 minggu lepas. Okey. Disebabkan sell dia resistant yang teratas. So itu pun dah hampir 500 pip dia naik. Betul. So dekat situ gunanya ilmu dalam berbisnes. Even kita buat bisnes apa, contoh kita buat bisnes jual burger sekalipun, kalau saya personal coaching orang, saya bagi contoh dekat dia, adakah kita akan jual burger kalau kita tak ada ilmu macam mana kita nak buat burger? Sama juga macam forex. Kita nak buat berniaga forex, pastikan kita ada ilmu sekurang-kurangnya basics. Apa sebenarnya produk, macam mana produk ni kita jual. Kita ada duit kita sendiri kat situ. Bukannya kita kita nak jual benda tu tapi kita tak ada duit. So dekat situ main peranan. Contoh macam kita buka kedai burger, saya suka bagi paling senang lah, analogi yang paling senang. Kau buka kedai burger, deposit ataupun modal kau 5,000, tapi kau tak ada ilmu, adakah kau akan terus untung?
mesti rugi juga. Yelah. Kadang-kadang apa tak sedap. daging kita basi ke lama sangat dalam frozen sampai 7 bulan tak guna daging, mesti basi. So sama juga macam kita buat forex, pastikan kita ada satu ilmu yang sekurang-kurangnya basic, in a basic level. Right. Bila orang tanya, kita tahu jawab. Tapi sebagai seorang trader, jangan limitkan ilmu kita. Pastikan ilmu kita tu kita upgrade. Sentiasa upgrade. Sebagaimana saya lepas diploma, dapat degree master, insyaAllah ada rezeki, saya minta doa semualah. Saya memang ada cita-cita untuk sambung PhD. Alhamdulillah. So benda tu orang kata bukan setakat ilmu dalam duniawi, tapi ilmu akhirat pun sama juga, kita kena upgrade. Okay, contoh macam kalau kita paling mudah kita baca Quran. Kita pandai baca. Kemudian kita ngaji tajwid. Lepas tajwid dah betul, baca dah betul, tak salah kalau kita nak upgrade, belajar tilawah pula. Teranum dia pula kan. Bila tilawah, teranum pula banyak. So macam tu. Betul. So upgrade diri kita, jangan limitkan diri kita untuk menjadi seorang yang biasa. Sebab ilmu Allah ni, kalau kita nak bandingkan dengan apa yang ada dalam fikiran kita, ibarat setitik air dekat lautan. Baik. So please, bagi saya, bila saya tak nak salahkan siapa-siapa, sebab bagi saya itu hak dia untuk dia bagi pandangan. Betul, apa semua. betul. So kadang-kadang saya tak tahu saya nak gelak ke, nak sedih ke, susah juga. Sebab bila kita cakap pasal hukum, sebenarnya kita tak layak langsung. Kita ni bukan orang yang layak untuk membicarakan tentang hukum. Tapi it depends on your own. Ya. Bukan kita nak kata kubu masing-masing, tidak. Tak. Tapi kita ada pandangan kita sendiri. Untuk yang lebih paling senang lah orang cakap merokok. Ada yang kata haram. Ada yang kata haram. boleh. Ada yang kata boleh pula. So macam mana? So benda-benda macam tu dia sebenarnya lebih pada diri kita sendiri, kita apa yang kita nak amat. So saya tak nak orang kata berulas panjang masa benda ni, sebab benda ni akan menjadi isu lah. Betul. Kita cuma, dah terpanjang dah ni. Kalau nak dengar pandangan saya personally yang panjang lebar, termasuk dengan dia punya penerangan, boleh datang jumpa saya personal. Senang je. Facebook Masyur Samhuji. Memang nama saya. Okey, siapa tadi ni? Ahmad Kushairi Hafiz, jangan risau-risaulah. Ada penjelasannya, boleh tanya Mansur sendiri dekat Facebook. Tak ada masalah. Baik, seterusnya Muhammad Zaid Muhammad Rohani. Salam Cikgu Mansur bin Suhaji dan juga Pak Su. Waalaikumsalam. Daripada Cikgu Effendi Nordin, teknik yang Tuan Mansur gunakan. Daripada segi teknik, ni satu teknik. Adakah ada perubahan daripada awal pengenalan Mansur dengan trader ni, trade ni? Adakah berubah-ubah? Tidak. Upgrade. Okay, first of all, dia kata dengan saya, dengan cikgu saya tu, dia kata first of all, pilih produk. Apa yang kita faham. Baik. Contoh macam saya jenis suka yang kasar sikit. So saya kasar sikit. Mana dia memang kalau pergi tu pergi, kalau SL tu memang SL lah. Terus. GBP JPY. Alhamdulillah daripada dah 3 tahun memang saya trade GBP JPY je. Kalau tengok trade log saya, memang saya GBP JPY. Ada juga sentuh emas, euro, USD, EJ. Ada jugalah, bukan tak ada. Tapi currency pilihan, pair pilihan GBP JPY. Ramai. So, teknik naked, tapi saya upgrade kepada pemahaman SNR. Okay, basic SNR, and then saya belajar movement, daily movement dia panggil. Saya belajar, bukan saya kaji lah, saya tengok macam saya faham GBP JPY ni daily movement dia is around 80 pips to 200 pips daily. Daily maknanya bila dia dah naik 200 pip, dia tidak menjadi satu kerisauan untuk saya sell. Walaupun pada hari tu contoh orang kata resistance jauh lagi tu, nanti dia naik. Tapi saya bagi satu tips lah. Apa yang saya jumpa dalam GBP JPY ni, tips dia bila dia dah bergerak
200 pip daripada open price Open daily, price, okay. sell at least 50 pip, 30 to 50 pip memang dapat. Dah ada dah tu. Dah ada dalam tangan. Contoh macam hari yang sebelumnya, contoh macam Jumaat lepas tiba-tiba dia naik 200 pip. Betul. Okay, kalau sell dekat 139,800 tadi petang lepas touch 137,500 pak dia naik balik. So maknanya ada 100 pips kat situ. Itu salah satu tips yang saya dapat lah selama 3 tahun. Untung korang. So bila movement tu 200 pip, tak payah risau, tak payah apa, risau langsung. Itu saya punya, boleh cubalah, boleh backtest. Bila movement dia 200 pip, sell. Weekly pula, bila dia movement weekly tu 400 ke 500 pip, sell. Tak payah risau, mesti ada retracement at least 100 pips. Itu yang saya dapat lah daripada 3 tahun ni. 3 tahun daripada pengamatan apa semua, teknik dan apa semua, dan tahun keempat tu just memang gunakan tu. Itu salah satu yang satu. Oh, ada lagi? Ada lagi. Oh, aku dah masuk kelas ni. Okey, baik. Ismail Hassan. Kalau saya salah sebut nama, sorry lah, saya bahasa baku je ni. Okey, Ismail, adakah ilmu forex ini salah satu daripada fardu kifayah? Sebab kalau kita tak kuasai kerana sibuk membahaskan hukum halal haram, okey, ilmu ini dikuasai dan dapat manfaat kepada orang yang bukan Islam. Okey, Ismail Hassan sekali lagi Mansur kalau boleh jawab sikit lah. Boleh. Adakah ilmu forex ini salah satu fardu kifayah sebab kita tak kuasai kerana sibuk membahaskan hukum aja. Orang lain sapu, orang bukan Islam sapu. Macam saya cakap tadi, saya disclaimer awal-awal, kita bukan level kita untuk jawab pasal hukum, tidak. Tapi bila kita bercakap tentang perniagaan, perniagaan ni luas. Ya. Itu je. Perniagaan ni luas. Orang Islam boleh berniaga dengan orang Islam sendiri, boleh berniaga dengan orang bukan Islam sendiri. Itu yang saya faham dan tak ada masalah bagi saya. Sebab apa? Forex ni produk orang bukan Islam. Fiat money itu sendiri diwujudkan oleh orang bukan Islam. Dan perniagaan emas contohnya, perniagaan emas diwujudkan oleh orang Islam. Kita guna dinar dirham. Saya tak nafikan, orang di barat sekarang sedang sibuk mengumpul emas. Betul. Tapi kita sibuk membahaskan tentang hukum sampai hari ini. Orang lain dah simpan siap-siap dah tu kan. So okey, terima kasih Ismail Hassan. Sedikit lah so orang kata it's on your own lah. It's depend on your own. Okey, Samsul Yakin, terbaik dia kata. Terima kasih Samsul kerana bersama dengan kita. Ahmad Kushairi, terima kasih Master, dia faham lah tu. Okey, ada trace tak berapa peratus keuntungan setiap hari, minggu ataupun bulan? Oh, ada trace tak? Ada. Sejak kebelakangan ni, saya punya style of trading lebih pada targeting. Sebab saya ada seorang mentor. Dia minta saya buat portfolio lah. Cerita dia pada awal 2019 tu, setelah dia pun perasan yang Masya, saya tengok tiap-tiap minggu withdraw ni cantik dah, dia kata. Why not you buat portfolio? So sebab tu saya punya trading agak santai. Sebab apa? In monthly saya hanya akan trade 10 to 20% saja untuk maintain that portfolio. Sama juga macam loss, 10 to 20% untuk loss. Tapi sejak kebelakang ni jujur daripada hati saya, orang kata mungkin bercampur bau dengan keadaan diri saya. Orang kata dah cuba melanggar SOP, dan start pada bulan lepas saya dah insaf semula lah. Dan saya dah kata get back, dan kita perlu sedar, tak ada orang lain akan sedarkan diri kita. Diri sendiri lah. Diri kita. Aku ni dah jauh terlanggar ni. So from last month, saya cuba orang kata terbitkan semula saya punya portfolio, dan last month saya untung hanya 6.7% daripada total equity saya lah. Baik, terbaik info GJ tu terbaik. Mustaqim Nizam, Muhammad Johar Ibnu Kalimi,
Terbaik Sifu Masyuri. Kemudian Tuan Masyur ada buat kelas online. Okey, kita dah ada lebih kurang dalam 5 minit. Kelas ataupun apa saja produk daripada Masyur sendiri. Kalau kelas macam mana kelas? Kelas saya susah sikit sebelum ni sebab saya macam saya cakap awal tu, kadang duk Kuantan, kadang duk Penang. So tak ada juga orang tanya pasal kelas. Saya kata susah sebab saya tak duduk di KL. Sebab macam fasiliti dekat luar sana kita susah macam nak cari apa tu tempat nak buat kelas ke apa ke. Dia tak macam kat KL. KL ni banyak office yang open. Yes. So untuk kelas ni insyaAllah ada perancangan dengan broker. So tak kisah mana-mana broker sebab kata mana-mana broker yang panggil saya tak pernah terikat pun dengan mana-mana broker. Betul. Even though saya dengan Hot4Ride memang dah lama dah, since 2015. So Hot4Ride pun tak pernah cakap Masyur kau tak boleh nak promote broker. Betul. Tak pernah. Tu Alhamdulillah kata Hot4Ride ni sangat serasi dengan saya. Dengan orang lain tak tahu. Dengan saya memang Alhamdulillah. So produk kelas tak ada, tapi saya ada buat VIP group signal lah. Yang tu kalau nak boleh PM saya tanya. Dan ni salah satu saya punya produk buku lah. Wow. So yang ni V1. Apa tajuk dia tu? Cuba rapatkan sikit. Sekejap. Okey, yang ni asas buku asas forex lah. Orang kata how to become a copy trade manager. Sebenarnya dekat dalam ni saya tak menceritakan satu cabang je untuk kita menuju ke profit macam saya cakap tadi. Sebenarnya dalam ni ada 3 cabang. Macam mana kita nak dapat profit. Profit tu bukan saja trading tapi IB dan ada satu lagi. So tapi yang ni V1 lah. Ni saya dah tak ada keluaran dah. Dah tak ada keluaran dah. Kenapa tak cetak lagi? Bukan tak nak cetak. Betul. Sebab apa? Kita akan perdalamkan lagi ilmu tu. Maknanya ada second jilid lah. Second jilid yang saya akan keluarkan insya-Allah sebelum hujung tahun ni. Alhamdulillah. Ini asas untuk berjaya forex e-business copy trade manager. So lebih kurang dalam dia sikit. Boleh tak ada masalah. Dia lebih pada satu saya memang ajar asas macam saya cakap apa yang kita perlu tahu kalau kita ni betul-betul zero. First, cantik. Kita kena tahu produk kita tu kita kena faham. Macam saya GBP JPY. Kenapa saya pilih GBP JPY? Sebab kita dah tahu dia memang pergerakan dia macam ni. Kalau kita memang nak trade Euro USD, so kita fokus Euro USD. So dekat situ orang kata kita kena tahu bagaimana kita nak pilih produk dan macam mana kita nak menuju ke profit tu. Baik. So banyak lagi sebenarnya nak dapatkan dia. Yang ni saya tak ada keluaran lagi. Betul. Memang tak ada dah. Allah sayangnya. Kalau dia orang nak pun dah tak boleh ni. Tak boleh. Kena tunggu second edition insya-Allah. Pernah tak tuan hentak lot gajah? Pernah lot gajah? Pernah. Pernah. Okey, cerita pasal lot gajah ni. Okey, sedikit lah. Saya sarankan kepada yang suka-suka lot gajah ni. Bukan salah kita trade lot gajah, tidak. Tapi jangan trade dekat satu akaun yang kita nak cari makan. Akaun lain. Yeah. So contoh kata, tunggu area ni boleh lot gajah contohnya. So kita yakin kita ada ilmu, kita separate account. Contohnya 50 USD. Guna leverage 1,000. Ya. Hentak apa? Kalau ikut calculation saya boleh entry lot $1. $1 tu. $1. So mana entry 100 pip $100 dalam satu setup. So pastikan jangan terlampau confident sangat lot gajah kita lupa nak separate kan. Sebab duit tu susah nak cari sebenarnya. Okey, baik, diam tak diam, sembang tak sembang, dah habis dah. Nampak tadi kau cakap tak tahu apa nak cerita kan. Sekarang ni tak cukup masa dah. Okey, tuan-tuan dan puan, untuk lebih lanjut mengenali Mansur, senang je, MANSUR SAMHUJI Facebooknya. Bolehlah PM beliau, insya-Allah beliau akan cuba membantu sedikit dan memberikan apa yang terbuku di hati anda. Yang lain-lain ke buku ke kelas ke nanti sembangan dia lah. Okey, Mansur, terima kasih kerana sudi bersama dengan CTC.fm. Banyak perkongsian yang menarik kepada saya
CTC.fm ingin ucapkan jutaan terima kasih dan semoga maju jaya dalam apa jua projek selepas ini. InsyaAllah. Buku kedua InsyaAllah. Yang tu akan diwar-warkan di Facebook lah. Sebab saya memang aktif kat wall Facebook tu. Kalau nampak saya share pasal signal ke apa, memang saya share kat Facebook lah. Baik. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu untuk segmen Inilah Ceritaku untuk segmen 134. Kalau nak ulang tengok, pergi ke ctc.fm. Untuk segmen kedua, tanya Dr. Forex. Hari ni cuti dan kita takkan dapat bersama kerana ada masalah yang tidak dapat nak dielakkan. So segmen bercuti, segmen tanya Dr. Forex. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Lambai sikit kamera. Jumpa lagi, bye bye.